Pada hujung abad ke-19, Raja Leopold II telah mengarahkan penerokaan kawasan Kongo. Operasi tersebut diberi nama Congo Free State. Operasi itu dilakukan bertujuan mendapatkan peta kawasan selain menguasai sumber kawasan itu. Tindakan Raja Leopold itu telah menjadikan Congo Free State sebagai salah satu jajahan Belgium, seterusnya menyebabkan ramai suku Kongolese yang terkorban selain dijadikan hamba. Ota Benga merupakan antara yang tidak bernasib baik dan terpaksa menempuh hidup yang sukar. Ota merupakan anak yang lahir ketika sukunya hidup dalam keadaan ketakutan dan tertekan. Dia lahir dari suku yang digelar Embuti yang hidup secara nomad bergantung kepada musim. Seramai 20 orang ahli keluarganya sentiasa berpindah randah mencari hasil hutan. Mereka juga tiada kediaman tetap. Ota berkahwin muda sesuai dengan kehendak sukunya yang mahu Ota berkahwin sebelum mengetuai suku keluarganya suatu hari nanti. Ota dikurniakan 2 orang anak hasil dari perkahwinannya. Pada suatu hari ketika sedang memburu, keluarga Ota telah diserang oleh tentera kerajaan Belgium yang diberi nama Force Publique. Dalam serangan itu, isteri bersama anak-anaknya telah terkorban. Ota sangat kecewa kerana tidak mampu menyelamatkan keluarganya. Selepas kehilangan keluarga, Ota hidup sendirian seperti hilang pedoman. Suatu hari ketika sedang merayau-rayau di hutan, Ota telah terserempak dengan kumpulan pedagang manusia. Kumpulan tersebut telah menangkap dan merantai Ota. Tidak cukup dengan itu, Ota dipaksa keluar meninggalkan hutan dan dipaksa menjadi buruh pertanian di sebuah kampung. Di situlah Ota bertemu dengan Samuel Werner, iaitu seorang ahli perniagaan dari Amerika Syarikat. Melihatkan rupa Ota yang kerdil serta gigi tajam yang diasah, Samuel berminat untuk membawa Ota ke Amerika Syarikat untuk dijadikan bahan pameran. Dengan nilai pertukaran sekati garam serta beberapa helai kain, Samuel membawa Ota ke St. Louis, Missouri pada tahun 1904. Bermulalah hidup baru Ota menjadi bahan pameran. Ota bersama beberapa orang yang senasib dengannya diletakkan dalam replika hutan untuk tatapan pengunjung tempat itu. Hubungan Ota dengan Samuel menjadi semakin baik sehinggalah dia dibenarkan pulang ke kampungnya di Kongo. Namun, nasib malang Ota berterusan selepas dia kehilangan isteri buat kali kedua dan terpaksa kembali ke Amerika Syarikat dan bekerja di zoo pada tahun 1906. Oleh kerana rupa yang unik serta interaksi yang baik dengan binatang, Ota secara tidak sengaja menjadi tarikan utama zoo tersebut. Dia diletakkan di dalam sangkar bersama monyet. Selain itu, dia juga turut diberikan busur dan panah bagi membuat pertunjukan. Ramai yang membantah perhambaan yang dilakukan terhadap Ota, termasuklah seorang paderi yang bernama James H. Gordon. Beliau bertanggungjawab membebaskan Ota dan menjaga Ota di rumah anak yatim kelolaannya. Setelah hampir 8 tahun menetap di Amerika Syarikat, Ota akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ke Kongo pada tahun 1914. Sekali lagi Ota bernasib malang kerana pada tahun 1914 Perang Dunia Pertama telah tercetus. Tiada kapal yang boleh membawa Ota pulang ke Kongo. 2 tahun kemudian, pada 20 Mac 1916, Ota telah bertindak menyalakan unggun api sebelum menembak dadanya menggunakan sepucuk pistol yang dicuri.